Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk Ustaz Muhammad Nur Azli Muhammad Zaini dan rakan sekelas sekalian. Saya Fatin Nurina binti Hashim. Saya akan membentangkan tajuk Syaitan Leviathan menurut Hebrew Bible dan mengulas tajuk Hidden Treasury in the Book of Job by Hugh Ross. Kita akan ke poin seterusnya. Apa itu Hebrew Bible atau Kitab Bible Yahudi? Kitab Bible Yahudi mempunyai nama lainnya ialah Taurat atau Tanah. Dalam bahasa Ibrani merujuk kepada panduan pengajaran. Ialah nama Yahudi bagi 5 buah buku pertama Tanah. 5 buah buku ini ialah Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers dan Deuteronomy. Di dalam ulasan artikel Hidden Treasury in the Book of Job by Hugh Ross, Book of Job juga terdapat di dalam Kitab Tanah. Kita pergi ke pengenalan. Apa itu Leviathan dan apa kisah Leviathan? Leviathan atau nama lainnya ialah raksasa naga laut atau ular laut di Kitab Tanah. Walau bagaimanapun, ada segelintir yang mengatakannya ialah buaya. Pada mulanya, Tuhan telah mencipta 2 raksasa, iaitu Behemoth dan Leviathan. Tetapi Tuhan telah memisahkan mereka berdua. Tuhan hanya menunggu waktu yang sesuai untuk membunuh Leviathan dan waktu itu tiba bila akhir zaman. Bila akhir zaman tiba, Tuhan akan membunuh Leviathan. Untuk ulasan artikel, Hugh Ross dilahirkan di British Columbia. Harus telah menerbitkan 63 buah buku. Pemikiran Harus lebih ke dalam kepada keagamaan dan Harus berminat menceramah ilmu-ilmu yang telah diperolehi kepada orang ramai. Dan kebanyakan buku-buku Harus, ianya akan mengaitkan keagamaan yang dia percayai kepada saintifik yang berada di zaman kini. Kita pergi ke poin seterusnya. Kita pergi ke poin seterusnya, konsep syaitan. Konsep syaitan menurut Kitab Tanah, syaitan adalah makhluk yang dicipta oleh Tuhan. Syaitan menentang tindakan Israel untuk melakukan kejahatan. Syaitan juga mampu menghasut seseorang itu dan mampu menggugurkan kepercayaan seseorang itu dengan mudah. Di dalam Kitab Tanah juga, Leviathan adalah raksasa yang digelar sebagai syaitan besar. Ulasan artikel harus menyatakan bahawa matahari, bulan, bintang, planet adalah di dalam permukaan peti besi. Kenyataan ini tidak benar kerana menurut Al-Quran dan kami jadikan bintang sebagai alat pelempar-pelempar syaitan. Dan kami sediakan bagi mereka seksa api neraka yang menyala-nyala. Di surah Al-Mulk ayat 5. Kita pergi ke poin seterusnya. Kita pergi ke poin seterusnya, ciri-ciri Leviathan. Setiap ciri satu makhluk itu merujuk kepada keistimewaan makhluk itu tersendiri dan setiap syaitan mempunyai ciri-ciri masing-masing. Ciri yang pertama pada Leviathan ialah mempunyai gigi yang tajam seperti pisau. Yang kedua, mempunyai 7 kepala. Yang ketiga, matanya besar seperti fajar. Dan yang terakhir, dadanya besar dan keras seperti batu. Ulasan artikel menurut Hugh Ross menyatakan bahawa hari ke-6 ialah di mana hari Tuhan mencipta mamalia darat. Kenyataan ini adalah tidak benar dan tidak sahih kerana menurut Al-Quran Allah tidak mencipta haiwan pada hari ke-6 dan Allah mencipta tiap-tiap haiwan dari air, maka ada sebagainya berjala melalui perutnya dan ada sebagainya berjalan melalui 2 kaki dan ada sebagainya juga berjalan melalui 4 kaki. Allah mencipta sesuatu yang dikehendakinya kerana sesungguhnya Allah Maha berkuasa daripada setiap-tiap sesuatu. Surah An-Nur ayat 45. Kita pergi ke poin seterusnya. Kita pergi ke poin seterusnya, sifat Leviathan. Leviathan adalah raksasa yang menguasai lautan. Leviathan digelar sebagai Raja Bangga kerana mempunyai kekuatan yang sangat kuat. Leviathan mampu menahan nafasnya daripada air atau lumpur, daripada musuhnya
tanpa disedari musuhnya. Hidung Leviathan mampu mengeluarkan asap, nafasnya mampu mengeluarkan bara dan mulutnya mampu mengeluarkan api. Ekornya sangat kuat. Kita pergi ke ulasan artikel. Harus nyatakan bahawa unta betina Tuhan tidak memberinya kebijaksanaan atau kebaikan akal. Kenyataan ini tidak benar kerana menurut Al-Quran, Surah Al-Ghashi ayat 17, tidakkah kamu melihat bagaimana unta diciptakan? Dalam fakta telah menyatakan bahawa unta mempunyai kelopak mata yang lut dan bulu matanya lebat. Unta mampu melihat objek jauh daripada penglihatannya. Dan Nabi Muhammad SAW telah bersabda, sesungguhnya orang yang mukmin adalah seperti unta yang dicucuk hidungnya dan patuh di mana saja dia berada dengan tuannya. Kita pergi ke poin seterusnya. Poin seterusnya, asal-usul Leviathan. Pada mulanya, Tuhan telah mencipta dua raksasa, iaitu Behemoth dan Leviathan. Leviathan adalah si betina dan Behemoth si jantan. Tapi disebabkan air yang ketujuh tidak lagi mampu menampung berat mereka berdua, Tuhan terpaksa memisahkan mereka berdua. Leviathan ditempatkan di tempat baru, lautan, dan Behemoth ditempatkan di tempat darat. Jadi mereka berdua terpisah. Untuk ulasan artikel, harus telah menyatakan bahawa mamalia dicipta hanyalah untuk berkhidmat. Kenyataan ini tidak benar dan tidak sahih kerana menurut Al-Quran, Surah Al-Mu'minun ayat 21, menyata bahawa dan sesungguhnya binatang-binatang dicipta untuk kita menyedar kemurahan dan kebijaksanaan Allah kepada kita, dan faedah yang terdapat di binatang itu dapat kita perolehi untuk kita tambah rezeki untuk meneruskan kehidupan kita di masa kini. Kita terus ke poin seterusnya. Kita pergi ke poin seterusnya, kesan Leviathan terhadap tamadun. Kaum Ibrani mempercayai kewujudan Leviathan. Tuhan telah memberi ganjaran kepada siapa sahaja mampu membunuh dan membangkitkan Leviathan. Ganjarannya ialah tempat istimewa di syurga. Kaum Ibrani menyaut cabaran itu dan mereka cuba untuk bangkitkan dan membunuh Leviathan. Tapi malangnya, mereka tidak mampu membunuh Leviathan kerana Leviathan mempunyai kekuatan yang sangatlah kuat. Setelah melihat ramai orang mati, kaum Ibrani rasa sangat takut dengan Leviathan. Jadi Tuhan telah munculkan diri dan membunuh Leviathan menggunakan tongkat saktinya dengan memelah kepalanya. Dan Leviathan telah mati di tangan Tuhan. Kita pergi ke poin seterusnya. Kita pergi ke poin seterusnya, matlamat Leviathan. Tuhan menciptakan Leviathan adalah sebagai simbol kebesaran, kekuatan dan kehebatan Tuhan kepada manusia. Biar manusia nampak betapa hebatnya Tuhan. Tuhan menjaga, memberi makan dan bermain dengan Leviathan hanyalah untuk menunggu waktu yang sesuai. Bila waktu yang sesuai, itu akhir zaman, Tuhan akan membunuh Leviathan. Tuhan sengaja memberi ganjaran kepada manusia untuk membunuh Leviathan, sedangkan Tuhan tahu tiada siapa mampu membunuh Leviathan. Kita pergi ke poin seterusnya. Kita pergi ke poin seterusnya, tugas Leviathan. Leviathan tugasnya hanyalah menjadi objek Tuhan dan patuh dengan arahan Tuhan. Leviathan hanyalah menunggu waktu yang sesuai untuk dibunuh oleh Tuhan. Tuhan membunuh Leviathan di depan kaum Ibrani hanyalah untuk menunjukkan betapa hebatnya dan betapa kuatnya Tuhan. Dan Leviathan dianggap sebagai tokoh iblis kerana mempunyai kekuatan dan kebesaran yang lebih daripada makhluk-makhluk lain. Kita pergi ke poin seterusnya. Kita pergi ke poin seterusnya, cara untuk menghapuskan Leviathan. Cara untuk menghapuskan Leviathan adalah dengan Tuhan telah memberi ganjaran kepada siapa sahaja yang mampu membunuh Leviathan. Ganjarannya dapat tempat istimewa di syurga. Jadi kaum Ibrani cuba menyaut cabaran itu dan mereka cuba untuk dapatkan tempat istimewa di syurga. Jadi mereka cuba untuk membunuh Leviathan. Tapi malangnya mereka tidak mampu membunuh Leviathan. Mereka rasa ketakutan dan mereka rasa menyerah kalah. Setelah Tuhan melihat mereka menyerah kalah, Tuhan telah memunculkan diri dan membunuh Leviathan menggunakan tongkat saktinya dengan memelahkan kepala Leviathan. Setelah Leviathan mati, Tuhan telah memecahkan kepala Leviathan dan
memberi makan kepada orang yang mendiami padang bentera. Untuk ulasan artikel, Harus telah menyatakan bahawa banjir Nuh berlaku akibat Nuh dan keluarganya menentang ajaran Tuhan dan memberi diri mereka kepada kejahatan. Kenyataan ini adalah salah dan tidak sahih kerana dalam Al-Quran surah Hud ayat 40 telah menyatakan bahawa mereka masih mendustakan Nabi Nuh. Jadi kami selamatkan Nuh dan keluarganya dan pengikut-pengikutnya yang beriman di atas bentera dan tenggelamkan orang-orang yang mendustakan Nabi Nuh. Kita pergi ke poin seterusnya. Kita pergi ke poin seterusnya, kesimpulan. Leviathan ditafsirkan dengan pelbagai bentuk. Ada yang mengatakannya naga laut, ada yang mengatakannya buaya dan ada yang mengatakannya ular. Leviathan adalah objek Tuhan. Walau bagaimanapun, Tuhan menjaga, bermain dan memberi makanan kepada Leviathan hanyalah sehingga waktu sesuai. Bila waktu sesuai itu tiba, iaitu hari kiamat, Tuhan akan membunuh Leviathan. Tuhan sengaja memberi ganjaran kepada siapa sahaja mampu bunuh Leviathan, sedangkan Tuhan tahu tiada siapa mampu membunuh Leviathan kerana Tuhan sahaja yang mampu membunuh Leviathan. Untuk ulasan artikel, di kitab Bible ada yang sahih dan ada yang tidak sahih. Sebagai kita pembaca, kita hendaklah mengkaji lebih dan mencari kepada sumber-sumber lain yang untuk mendapatkan kepastian supaya kita tidak tergolong pada orang-orang yang sesat. Kita pergi ke poin seterusnya, carangan. Kisah Leviathan tidak patut dijadikan sebagai contoh atau watak di dalam drama atau movie, di mana Supernatural telah menyatakan bahawa manusia menjadi sebagai raksasa, manusia menjadi syaitan dan mempunyai kuasa yang sangat kuat. Benda ini dapat mempengaruhi penonton-penonton yang di bawah umur untuk melihatnya tanpa mengkaji suatu cerita itu. Sekian daripada saya, Fatina binti Hashim, dan saya ingin memohon maaf jikalau saya menyinggung dan menyakitkan hati sesiapa saja. Yang baik datang daripada Allah dan yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.